wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekal adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Jumaat kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 30 April 2021 bertemankan saya Uyaina dan juga Fahin Ahmad yang kacak berbaju Melayu hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Yana. Kita harapkan keberkatan dan kerahmatan Ramadan ini berterusan daripada hari ini sampailah ke penghujung Ramadan nanti. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada tengah hari ini. Dan seperti mana kita saksikan, Yana ini cukup bersemangat. Alhamdulillah, cukup ceria hari ini untuk bersama dengan penonton-penonton kita. Okey, dan seperti biasa hari ini kami akan bawakan satu lagi topik menarik untuk kita bincangkan, hikayat rumah tangga. Tetapi sebelum itu Yana, sudilah kira-kiranya kita nak berkongsi juga terlebih dahulu bersama dengan para penonton statistik dan informasi COVID-19 yang terkini, Yana. Baik, dilaporkan sehingga hari semalam sebanyak 3,332 kes baharu telah pun direkodkan dan sayang sekali 15 kematian telah pun dicatatkan. Dan saya kira ini bukanlah satu angka yang kecil ya Fahrin. Ini adalah angka yang semakin hari boleh dikatakan semakin meningkat. Dan sekiranya kita tidak bersama-sama memainkan peranan dan menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab, tak mustahil ianya akan terus meningkat naik. Okey, bila tiba hari raya juga yang menjadi kegusaran ialah ibu dan ayah yang berada di rumah menanti kepulangan anak-anak yang berada di IPT ataupun di asrama. Dan di sini juga kita nak kongsikanlah pergerakan pulang pelajar IPT sempena cuti perayaan Aidilfitri. Tarikh pergerakan pulang mereka adalah melalui fasa 7 hingga 12 Mei dan juga pergerakan kembali ke kampus adalah 15 hingga 20 Mei. Dan 3 kaedah pergerakan mereka iaitu menggunakan kenderaan sendiri, dijemput ibu bapa atau penjaga, menggunakan bas yang diselaraskan oleh IPT. Dan kita harap adik-adik kita ni semua dapat pulang ke kampung halaman dengan keadaan yang selamat, dapat menyambut Syawal yang akan datang ini segembira mungkin bersama dengan keluarga, dan apabila sudah habis dah cuti raya ni bolehlah kembali ke IPT untuk menjalani proses pembelajaran seperti biasa. Yang ini sekiranya ada sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi nombor tersebut. Tapi Yana, bila cakap pasal COVID-19, bila cakap pasal perayaan, saya tahu banyak dah dikongsikan di media sosial dan sebagainya. Saya tak boleh nak salahkan bazar Ramadan. Saya tak boleh salahkan orang nak berniaga. Tapi mungkin sedikit sebanyak juga kita boleh menuding jari kepada diri kita masing-masing seandainya kita tidak menjaga diri kita. Kalau kita kadang-kadang berpusu-pusu, janganlah pergi tempat tu. Dah ramai, janganlah pergi dekat. Pada saya itu yang menjadi tanggungjawab kita semua untuk menilai. Betul, dan kalau kita lihat tular juga di social media, kebanyakan tempat yang sesak ini bukannya makin berkurangan orangnya. Semakin lama semakin ramai orang yang datang berkunjung ke tempat tersebut. Dan saya kira sebagai orang yang peka dan orang kata bertanggungjawab tentang keadaan yang sedang berlaku sekarang ni, seperti yang Farin katakan tadi, janganlah pergi kalau datang dekat situ ramai orang. Okey. Baik, di sini juga kami ingin kongsikan sesuatu yang heboh. Iaitu jom heboh di rumah bersama Shopee. Jadi jom heboh di rumah kini kembali, lagi selesa, lagi jimat, lagi selamat dan lebih heboh. Dan jangan lupa saksikan Jom Heboh di Rumah bersama Shopee pada 4 Mei 9 malam dan 5 Mei 2 petang. Anda boleh hebohkan raya anda bersama MKK Click. Ada Kakak Azraf, Caprice, Anwar Zain, Ernie Zakri, Syamil, Chef Wan dan ramai lagi. Ada persembahan artis, sketsa, promosi barangan dan yang paling best, banyak hadiah menarik untuk dimenangi. Hebohkan raya bersama Jom Heboh di Rumah secara langsung di TV3. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.jomheboh.com.my. Nyanyi sikit. Jom, 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 jom. Jom heboh, heboh. Rindu lagu tu sebenarnya. Lama dah tak dengar kan lagu tu. Baik. Baik, Yana. Hari ini kita terus saja. Seperti mana kita janjikan tadi tentang topik kita hari ini mengenai hikayat perkahwinan, mengenai pasangan yang sangat-sangat
kuat bekerja lah. Ya, pasangan workaholic. Ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan sebenarnya kan Fahrin Ahmad, adakah Fahrin Ahmad ini seorang workaholic? Saya suka work smart. Okey, tapi kadang-kadang dia ada dua situasi berbeza. Orang yang suka bekerja ni, kuat bekerja, kalau tak ada kerja pun dia nak cari juga kerja. Ataupun mungkin dalam situasi saya, memang jadual kerja kita ketat, jadi kita terpaksa bekerja lebih masa. Tapi sedikit sebanyak, apa-apa juga pun impaknya tetap ada kepada rumah tangga dan juga keluarga. Itu kita nak bincangkan tu. Dan saya adalah golongan pertama tadi yang Fahrin katakan tadi. Kalau saya tidak bekerja, macam contohnya lah, cuti lebih daripada 3 hari, saya dah rasa gengsek, dia dah rasa betul ke? Berpeluh-peluh tangan, macam apa nak buat ni. Ini nanti dengan bakal suami kena bawa berbincang ni. Kena bawa berbincang tadi. Tak, ini yang kita nak kupaskan pada hari ini, Fahrin. Sebenarnya pasangan workaholic ini adakah memerlukan pasangan yang memahami, walaupun pasangan itu bekerja pagi ke pagi lah kata orang, tetapi mungkin akan compensate ataupun dibayar semula dengan cara lain. Akan diganti waktunya ke waktu yang lain. Tapi ada juga menjadikan alasan bekerja yang menjadi punca kepada kedinginan rumah tangga. Pun ada juga. Okey, kepada anda, sekiranya ada sebarang pendapat, sebarang soalan ataupun permasalahan yang ingin dikongsikan bersama kami, silakan lakukannya di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga di Instagram WHI TV3. Betul. Fahrin, kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terlalu obses dalam melakukan sesuatu perkara boleh mendatangkan kebaikan atau keburukan bergantung kepada seseorang individu itu. Bagi yang terlampau obses dalam pekerjaan atau lebih suka menghabiskan masa mereka dengan melakukan kerja, seringkali digelar sebagai workaholic atau gila kerja. Ada kalanya seorang workaholic sanggup mempertaruhkan nyawa dan mengabaikan kesihatan mereka tanpa menghiraukan kesan buruk yang bakal mendatang. Antaranya, ia boleh mengakibatkan individu tersebut menghadapi tekanan perasaan atau stres yang terlampau tanpa disedari oleh diri mereka sendiri. Ini turut memberi kesan yang negatif terhadap orang sekeliling mereka, terutama dalam hubungan bersama pasangan, keluarga maupun rakan-rakan. Rata-rata seseorang yang workaholic cenderung berhadapan masalah hubungan dengan mereka yang terdekat, seperti tekanan perasaan, masalah putus kawan, sering berlakunya salah faham dengan pasangan dan perceraian. Walaupun perkara ini lazimnya dianggap remeh dalam sesuatu perhubungan pada awalnya, ia boleh memberi kesan buruk jika seseorang itu tidak mampu mengawal diri mereka atau tidak cekap menyusun jadual kerja yang lebih seimbang. Persoalannya, apakah yang boleh dilakukan sekiranya mempunyai pasangan yang gila kerja? Bagaimana pula seorang workaholic dapat memastikan keharmonian rumah tangga dan pada masa yang sama berjaya dalam kerjaya yang diceburi? Itu dia laporan yang disediakan oleh Tasha yang memberikan gambaran sedikit mengenai topik kita pada hari ini. Jadi hari ini sebenarnya bercakap pasal workaholic ni, Yana. Kalau kita tengok dalam pandemik COVID-19, dalam kita kena cabaran ekonomi dan sebagainya, memang kita kena bekerja, sibuk bekerja. Tapi apa yang kita tak nak memberi impak yang negatif pada rumah tangga. Ada yang bekerja lebih daripada 1 ataupun 2 pekerjaan demi kelangsungan hidup. Ini yang kita nak berbincang pada hari ini bersama dengan tetamu istimewa di studio Wanita Hari Ini. Elok yang perkenalkan di hujung sana, kacak bergaya tersenyum manis. Kita bersama dengan Haji Hushim Haji Saleh yang merupakan pakar kaunseling keluarga. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Salam Ramadan. Salam Ramadan 18 Ramadan. Ya, Okey, dan kita bersama dengan sahabat kita Zack American, seorang pengacara dan juga pencipta lagu. Nak lagu? Zack boleh ciptakan? Boleh ciptakan. Allahu Akbar. Dan kita juga bersama dengan isterinya iaitu Nur Syakila Mustafa. Apa khabar? Apa khabar baik? Pertama kali saya melihat orang rumah Zack American cantik. Manis. Terima kasih. Adillah hari ini kita nak tahu mengenai pasangan workaholic ini, kerana ada pasangan suami isteri dan seorang pakar kaunseling keluarga. Okey, baik, tak apa. Yang ini kita mulakan dengan isteri Zack dululah. Okeylah. Okey. Dia study ni. Kita nak tanya ni, kita nak tanya pasal awak. Saya nak tanya, awak rasa Zack ni seorang yang workaholic ataupun tidak? Okey. Sejarah perkenalan saya dengan Zack, sebelum kahwin, saya kenal dia sebagai seorang YouTuber. Pada waktu itu saya
baru saja mengenali seorang insan yang bernama Zack American dan lepas tu dalam tempoh yang singkat, dalam tempoh 6 bulan kami terus berkahwin. Okey. So dalam tempoh sebelum kahwin saya memang dah nampak dia sangat workaholic dengan YouTube dia, dengan undangan event, pengacara, lepas tu undangan radio. Lepas tu selepas kahwin saya lagi nampak tanggungjawab dia, especially bila kita orang dikurniakan seorang cahaya mata bernama Zender Mikael, sekarang sudah berumur 3 tahun. Sedap nama. Zender Mikael sekarang dekat sekolah tengah main kot tu. Lepas tu dia lagi workaholic. Maksudnya dia seorang freelance, so kadang-kadang job tu tak tentu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dan sejak PKP kadang-kadang dia ter-affected juga. Saya pun turut kadang-kadang rasa simpati dengan dia sebab dia rasa macam cukup ke I bagi you ni, cukup ke apa yang kita ada. Saya cakap tak apa, as long as you rasa I dengan Zender cukup makan, kita cukup pakai, ada rumah untuk berteduh, saya dah bersyukur sangat. Tak perlu mewah, asalkan kita berdua rasa happy dan rasa cukup. Itu je untuk saya. Dan saya harap dia tak abaikan tanggungjawab lah. Maksudnya kalau dia terlampau bekerja pun saya cuma berharap dia bila dekat rumah tolong saya dalam hal-hal rumah Maknanya juga. setakat ni memahami dan Dia sangat-sangat kenapa memahami. dia workaholic tu. Ya, Dan betul. Untuk Zack sendiri kan, macam bila Syakila cakap yang Zack ni seorang yang workaholic. Sebelum kahwin dan selepas kahwin bertambah lagi. Keinginan untuk bekerja, untuk menyara keluarga dan sebagainya. Tetapi adakah Zack merasakan juga disebabkan Zack adalah seorang freelancer ini yang membuatkan Zack rasa macam tak boleh, aku kena kerja dan terus bekerja demi bukan diri aku sendiri sahaja, tetapi untuk keluarga juga. Bagi saya, kerja keras ni bukan orang freelancer saja lah. Setiap individu, setiap manusia tu kena ada sikap dan kena ada rasa untuk sentiasa menjadi manusia yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi macam tadi isteri saya kata, Kila kata, sebelum kami berkahwin, dia nampak saya workaholic. Selepas berkahwin, lebih workaholic. Bagi saya ini adalah fasa kehidupan. Mungkin dulu saya struggle untuk diri saya sendiri, untuk adik-beradik semua kan. Sekarang ni saya menambah responsibilities lah. Saya ingat menambah cawangan. Tak boleh sebab tajuknya bukan boleh kami. Tapi itulah. Tapi it's not about kita freelance ke atau kita bekerja tetap 9 to 5 ke, bukan. Saya rasa tanggungjawab ni perlu ada pada setiap individu, terutama sekali apabila kita merupakan seorang ketua keluarga. Okey. Wow. Baik. Haji, kita dah mendengar pendapat daripada dua tetamu kita ini dan juga kalau kita lihat ini satu yang positif. Dia faham kerana tuntutan tanggungjawab, nak memenuhi orang kata keperluan rumah tangga dan sebagainya. Tapi kita nak beri pandangan lebih luas kepada para penonton kita di mana ada juga sudut lain orang kata impak kepada rumah tangga positif baik juga negatif tentang pasangan workaholic ni. Okey, terima kasih Puan ini. Sebenarnya workaholic sebenarnya tak salah. Sebenarnya banyak kata tak adil lah. Maknanya kita bila workaholic itu dari segi motivasi untuk seseorang tu bekerja. Macam tadi kata Zack kan, sebab dia ada tanggungjawab dan sebagainya dan setiap orang ada tanggungjawab dan sebagainya. Jadi kalau kita bekerja dan sebagainya, dia kalau ke arah yang positif. Nampak tu kan? Macam tadi buat kerja, betul-betul buat kerja. Dan Zack betul-betul buat kerja. Ada yang jadi negatif tu apabila misalnya saya banyak buat kes malam, so saya ada 2 kes malam di klinik saya. Isu ini juga. Jadi soalan isteri ialah abang pergi mana malam-malam? Abang pergi mana malam-malam? Pukul 4 baru balik. Abang bisnes, cari projek. Ini. Jadi, sebab biasa kalau datang jumpa saya ni buat kaunseling bila dah berlaku konflik rumah tangga. Jadi isteri dah mula syak. Okey. Malam je hilang. Nah, jadi suami kata dia sebenarnya abang cari duit nak buat kerja. Tapi isteri cakap apa? Mana duit abang? Tak ada pun. Kata workaholic. Kan? Jadi workaholic ni sebenarnya kalau kata buat kerja tak apa. Tapi yang kes yang saya sebut tadi tu, masalah dia malam-malam hilang tu, dia pergi kat port lain. Dia ada cawangan baru. Alamak. Ini baru betul pasal cawangan tak? Cawangan baru. Jadi isteri dah mula syak dan sebagainya. Dan begitu maknanya kalau macam tu dia timbul konflik lah. Workaholic. Mana keluar. Ramai orang boleh beri alasan sekarang macam suami contoh boleh beri alasan pada isteri, abang nak cari projek ni, nak apa. Bukan saja yang keluar, termasuk juga yang sibuk dengan handphone, laptop. Bila tanya kenapa, ini tengah main share tengah turun, tengah naik. Lebak. Itu pun berlaku konflik juga.
Okey, yang itu Workaholic sebenarnya juga. tu yang kita nak tahu. Okey, yang tadi tu bukan cawangan tu kan. Itu memang dah klise sangat ni. Tapi ni mereka betul-betul bekerja. Mau terperangkap dalam situasi yang memang kena bekerja. Tapi terabainya pula rumah tangga tanpa mereka sedari. Itu yang maksud saya kat sini. Maknanya tak salah workaholic, tapi you kena ada juga masa yang berkualiti. Terutama ni yang lonely. Ramai sekarang isteri lonely. Kesunyian tu. Bagus. Suami ada dalam rumah tapi tak bercakap. No communication. Tak bercakap, duk main je. Bila bini datang, bang. Tengah. Daripada kata pukul 10 malam sampai ke pagi. So besok dia tidur. Siang tidur. Rehat. Abang penat malam tadi. So bila komunikasi dah tak ada dan sebagainya, maka timbul konflik. Dia bukan saja kesan pada isteri, juga kepada anak-anak, kepada the whole family. Ini saya kaunselor, hari-hari saya ada kes. Ni tadi baru habis kes ni. Pagi tadi ni. Betul. Dan Haji, maaf saya mencelah. Bila Haji cakap tadi kena ada komunikasi ataupun masa yang perlu diluangkan sekiranya kita tahu kita ni adalah seorang pasangan yang workaholic. Tapi untuk Syakila sendiri, sebagai seorang isteri yang pastinya nak mendukung suami walaupun dia bekerja pagi ke pagi dan sebagainya. Pentingnya untuk kita sebagai isteri pertama sekali adalah untuk memahami dan keduanya kena ada komunikasi antara satu sama lain. Betul. Kalau tidak disampaikan apakah kerja yang dilakukannya tu, Betul. itulah yang akan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Betul. Boleh kongsikan dari pengalaman Syakila sendiri? Saya rasa ini adalah ujian untuk pasangan yang baru berumah tangga. Adalah untuk memahami pasangan masing-masing dalam tempoh pertama, kedua dan sekarang ke masa kami masuk ke 4 tahun berkahwin. Kami masih lagi dalam fasa memahami perangai dan juga peribadi masing-masing. Maksudnya sebab sebelum kahwin kadang-kadang apa yang kita portray itu tak sepenuhnya yang kita tahu macam selepas kita berkahwin. So macam sekarang apa-apa yang saya rasa saya tak puas hati, saya memang akan terus cakap dengan dia. Maksudnya kalau dari segi kerja dia ke, dari segi tidur dia ke, kadang-kadang dia suka tidur lewat, kadang-kadang saya kena bagi tahu yang this is not good for your health. Saya akan cakap macam tu. Lepas tu kalau daripada segi kerja rumah, saya cakap kerja rumah bukan kerja isteri sahaja. Itu saya akan tekankan untuk dia supaya dia faham. Dan kami juga cuba mendidik anak lelaki kami untuk sama-sama dalam melaksanakan kerja rumah supaya dia dibesarkan tidak mengharapkan okey mami buat semua. No. I takkan didik anak I macam tu. So itu yang I cakap dengan Zack. So I nak you mainkan peranan juga sebagai seorang ayah. Kalau you tunjuk macam ni, insya-Allah anak kita pun nanti akan jadi rajin macam tu. So macam tu. Ini baru so, dinamakan. kita kena sentiasa bercakap. Kita kena sentiasa berkongsi. Kalau I duk pendam seorang je nanti sorry. Tak, kalau kita duk pendam nanti masing-masing kita buat kerja pun dalam keadaan tak puas hati. Betul. Kita stres, betul. Lepas tu tak nak bercakap nasi. Sebab lelaki ni kadang-kadang dia orang tak faham. Dia ingat kita Bukan Syakila. kalau kita tak cakap explain, dia orang macam ingat benda tu okey. So kita sebagai perempuan jangan buat macam buat style merajuk ke apa ke, benda tu tak duduk dekat dia orang. So kalau tak puas hati cakap je, "B, I rasa kan you boleh kot basuh pinggan lepas makan." Macam tu contoh. Contoh. Tapi dia memang basuh pinggan, SOP jangan sentuh. Tapi nasi-nasi ni Zack yang betul kan. Sebagai suami pun kita sebenarnya bersikap terbuka lah. Betul. Betul. Kadang-kadang bang, kita bukan tak faham. Kita malas nak besarkan benda yang kecil kadang-kadang. Tapi kita kena memahami lah. Ya, betul. Haji, mungkin saya salah Haji kan. Tapi satu benda yang saya nak tambahkan apa yang Syakila katakan tadi, sebenarnya perkahwinan ni adalah bagi saya adalah satu fasa. Adalah fasa yang mengenalkan kita tentang sesuatu perkara yang kita tak pernah rasa kita boleh buat dulu. Sebagai contoh, waktu saya bujang, mana ada saya nak macam buat kerja-kerja rumah dan sebagainya. Tapi sekarang ni hampir semua benda saya boleh buat. Basuh baju, sedai kain, angkat kain. Macam saya juga semua. Jadi benda tu pada mulanya kita rasa terpaksa lah. Sebab ini bukan kita punya cara kehidupan ni kan. Tidak dididik seawal dulu macam tu. Sebenarnya kita dididik macam especially ayah dan mak saya didik kita, tapi yalah bila kita dah meningkat remaja apa semua, everyone melalui fasa remaja tu. Betul. Jarang ada kat rumah, selalu dengan kawan-kawan semua kan. Jadi bila saya berkahwin, bila kahwin dengan dia, saya macam restart it's a restart button. Macam sepatutnya this is how life should be lah, Ada kompromi dekat situ. Betul. Maknanya kita faham yang nak berkahwin ni bukan sahaja untuk sukanya sahaja, tetapi untuk segala faktor dan
perkara-perkara lain ni juga. Selalu yang jadi gaduh sebenarnya Ji, pasal apa tahu? Lelaki ni dia tak boleh nak kena tegur. Kena tegur sikit je. Dia Bukan rasa orang tegur ni. Dia sebenarnya orang lelaki ni dia Dia ada cara je. dia tak suka kata orang tu bila dia tak mau jadi pendengar yang baik. Kita kena dengar. Sebab orang perempuan ni secara fitrah Allah jadikan dia memang suka bercakap. Itu fitrah. Jadi kalau kita ada ni pada penonton semua kalau kata isteri kita suka bercakap apa benda memang itu lumrah. Jangan tengok dia apa pasal kau. Suka bercakap. Kan? Dia bercakap. Kalau kata letak atas meja tu sengit sikit pun dia kata, abang tengok sengit. Sikit itu pada kita tak ada apa-apa. Orang lelaki ni. Jadi orang perempuan ni dia memang suka bercakap, suka apa. Itu lumrah. Dia panggil dalam kalau teori counselling personality itu ada yang panggil extrovert tau. Lelaki banyak introvert, banyak simpan. Lelaki simpan. Itu banyak timbul konflik. Nampak tu? Dah lah workaholic tak bercakap. Bayangkan duduk satu rumah tak bercakap. Macam mana? Betul. Ingat, workaholic tak salah tapi yang salah cara kita bawa perkara tu. Betul. Okey. Baik, kita ada sesuatu juga ingin kongsikan di mana pendapat orang ramai di luar sana mengenai topik pasangan workaholic ini. Kita sama-sama dengarkan. Silakan. Bila kita ada pasangan jenis workaholic ni, yes, bagus. Sebab dia jenis tak suka buang masa dengan benda-benda tak berfaedah. Contohnya melepak ataupun pasangan jenis kuat tidur kan, tak suka bekerja. Bagus sebab dalam masa yang sama bila kita ada pasangan yang workaholic, so dekat situ kita pun ada semangat untuk nak bekerja ataupun nak memulakan sesuatu benda. Dia ada baik dengan buruknya, macam pro and cons. Kalau yang baiknya kita hanya tahu dia fokus dengan kerjanya. Yang buruknya kita tahu yang dia akan kurang masa dengan kita, dia kurang komunikasi dengan kita. Bila kita nak hidup dengan dia, kita tahu dia ni jenis workaholic, so kita kena faham dia takkan ada masa dengan kita. Kita kena ambil tahu jadual dia. Okay, pasangan jenis workaholic ni kadang-kadang dia terlalu busy dan dia stres. Jadi bila dia ada masa, kita kena orang kata sesuaikan masa kita dengan dia untuk kita spend time sama-sama. Kita kena faham situasi dia, yang dia itu seorang yang workaholic ataupun kuat bekerja, supaya kita tak timbulkan pelbagai masalah dekat dia. Dengan tahunya situasi dengan jadual kerja dia, kita at least dapat kurangkan stres dia dalam hal-hal yang lain. Boleh memudaratkan hubungan tu kalau kita tak faham. Okay, bila pasangan kita ni kuat kerja, confirm dia takkan ada masa dengan kita. So lama-kelamaan kita akan rasa macam diri kita terabai. Lama-kelamaan kita akan hilang kita punya kesefahaman antara pasangan kita. Kita akan rasa macam curiga lah pasangan kita ni kerja, adakah ada perempuan lain ke, ataupun dia spend time dengan kawan-kawan dekat luar ke. Bergantung pada pasangan tu juga. Kalau pasangan kita terlalu workaholic pun kadang-kadang kita boleh rasa disisihkan ataupun kurang kasih sayang. Tapi ada orang dia sama-sama workaholic, jadi dia faham pasangan dia workaholic, jadi tak ada masalah dengan situ. Ia akan memudaratkan sebuah hubungan tu. Sebab kita tahu kalau seorang pasangan yang workaholic ni, dia lebih rela untuk pergi bekerja pada waktu cuti macam tu. Jadi dia tidak akan fikirkan hal-hal yang remeh seperti meluangkan masa dengan pasangan, berkomunikasi dengan pasangan. Sedikit sebanyak tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, dan tak dinafikan sebenarnya kalau kita terlalu workaholic ia akan memberi kesan ataupun memudaratkan sesebuah perhubungan tu. Dan Haji, kita dah faham dah macam mana workaholic ni, seseorang yang bersama dengan pasangannya workaholic ni, dan tapi yang lebih utamanya kan Haji, mungkin Haji boleh kongsikan macam mana kita nak tackle pasangan kita yang workaholic ni. Okey, kalau pasangan kita pun workaholic, kita pun workaholic kan dua-dua tu. Yang penting kat sini yang pertama tadilah komunikasi. Yang kedua ialah masa yang berkualiti. Mana tu? Maknanya kita boleh bercakap, dan yang ketiga ialah pasangan tu saling memahami tau. Satu sama lain. Mana sharing macam tadilah macam puan cakap tu apa-apa dia betul terang. Yang ni Z ni faham tau. Ada setengah orang lelaki dia tak faham. Dan bini pula misalnya duk simpan, pendam, dia panggil dalam counselling unfinished business. Orang Melayu panggil bengkak-bengkak tu. Bengkak. Bahaya tu. Jangan puan kalau bengkak-bengkak simpan-simpan tu yang meletup tu. Kan? Jadi bila meletup apa dia? Abang ni kerja. Tapi saya ni macam mana? Saya isteri. Ni kan. Dan suami akan jawab, aku kerja ni pun bukan apa tu. Siapa nak bayar kereta? Siapa nak bayar rumah? Siapa nak bayar apa? Dah mula dah. Ini mesti berdasarkan kisah benar ni kan. Kes-kes kan. Kisah benar. Kes kan.
nak cakap tu. Pasal benda tu je. Tapi kalau macam kata tadi kan, cakap dan sebagai suami, kita kena kata orang tu menjadi pendengar yang baik. Apa isteri, sebab apa dalam rumah tangga ni, yang boleh menjayakan kita ni, orang yang paling hampir dengan kita, yang sokong kita, moral support kita ialah isteri kita. Pasangan kita penting. Pasangan dengan pasangan kena ada kata orang tu saling support each other. You workaholic tak salah. Saya pun workaholic sebenarnya. Walaupun umur 65 tahun. Hari-hari tak pernah berhenti pun dengan isteri saya tak. Tapi masih support. Kita support each other tau. Jadi mudah. Isteri saya faham dan sebagainya. Kalau tak faham nanti, seorang akan tanya, abang kat mana? Abang pergi mana? Sekarang pula ada WhatsApp kan? Abang benda kat mana? Ni abang tengah meeting. Tapi entah mana pergi, tak tahu. So, bila balik nanti dah mula diam, lepas tu tak bercakap, lepas tu penat dan sebagainya. Di sini, dia yang penting kat sini pada saya lah. Kita suami isteri ni, workaholic dan sebagainya. Sebab sekarang ni, memang zaman orang workaholic. Sebab ada orang buat 3 kerja. Betul. Minta maaf cakap, ada orang buat 2 kerja. Dia bukan zaman dulu. Dulu lain, kerja office pukul 8, pukul 5. Sekarang tak. Ni macam YouTuber ni. Tak pukul berapa dia tidur. Pukul berapa pun dia boleh kerja. Dia tidur. Itu belum lagi itu yang main game PUBG. Betul. Saya buat tadi. Buat counselling tadi. Bergaduh suami isteri pasal suami ketagih main benda tu. Workaholic juga. Ini pun ya sekarang. Workaholic juga. Dia kata apa? Abang stres, ini cara nak hilang stres. Kita patut nak hilang stres kita dengan pasangan kita. Ya. Tengok muka bini dapat pahala. Alhamdulillah. Nampak tu kan? Tolonglah tu tadi kau cakap tu Zack. Kau tadi tolong basuh pinggan mangkuk. Dapat pahala betul. Alhamdulillah. Masa tu, masa kualiti tak perlu lama. Dalam 20 minit, 30 minit. Kita kerja 8 jam. Betul. 30 minit saja. Itu belum lagi saya nak beri kesan kepada anak-anak. Kalau ada anak-anak tu. Betul. Oh, banyak sekarang saya buat datang jumpa saya, mak bapak menangis. Anak-anak kurang kasih sayang. Terutama bapak. Jadi bapak bila tu, cakap pun kasar. Bila anak mari dekat-dekat, daddy. Tak nampak daddy tengah kerja. Ingat mami. Mami pun workaholic juga. Itu yang budak tu. Jadi lonely. Bagi handphone. Budak tu main handphone ketagih. Gedik-gedik. Minta maaf, saya nak pesan pada ibu bapa kat luar sana, tolonglah jangan bagi anak main handphone sangat. Saya kaunselor profesional, hari-hari buat kes. Ramai budak-budak sekarang sampai tak pergi sekolah tu. Ni real case. Pasal nak mengadap dia ni. Dia duduk main benda tu lah. Sebab mak bapak dah mula tak layan, tak cakap. Jadi budak-budak datang jumpa saya, Atuk, nak buat apa? Baik, main dalam handphone. Daddy dengan mami tak bercakap dengan kita orang. Itu umur 5 tahun. Okey. Inilah kesan-kesan negatif sekiranya pasangan tu kalau seorang workaholic dah teruk, ini kan kalau dua-dua pun workaholic, dan kesan tu bukan saja kepada hubungan suami isteri tu, tetapi kepada keluarga dan lebih utama kepada anak-anak tu sendiri. Dia menarik tau. Kita tak boleh nak salahkan istilah workaholic tu sebenarnya, tapi cara kita tadi tu masa berkualiti dan juga kita kena sedar. Okey, Zack, sebagai seorang suami lain, kita dah dengar cerita kan yang kena bekerja, kita tahu selalu cukup ke kita bagi pada keluarga kita, pada anak kita. Tapi mesti ada konflik, dilema dalam diri kan, mengatakan macam bekerja juga, tapi macam mana aku nak bagi masa yang berkualiti pula pada keluarga ni? Apa Zack punya keresahan dan cara mengatasi ataupun menangani pembahagian masa tu? Okey, kalau saya salah betul ke saya Haji Yang saya perasan selepas saya berkahwin ni, sebenarnya dalam rumah tangga ni, yang pertama dia sebenarnya bukan kepentingan financial. Yang pertama adalah kesabaran yang kena ada daripada kita. Kedua baru financial. Because tanpa kesabaran, kita susah nak betulkan financial. Tapi kalau kita ada financial, belum tentu lagi kita boleh jadi manusia yang terbaik kepada keluarga kita. Jadi balik pada soalan Abang Farin tadi, macam mana nak macam apa tadi? Macam mana kita bagikan masa, kita pastikan di sebalik kesibukan kita tu, ada kita masa. nak pasti kita cari juga masa. Compensate baliklah kalau dah sibuk bekerja tu nanti ada masa yang diluangkan untuk keluarga dan tak ada gangguan lain. Balik macam saya kata, responsibility Macam mana apa pun kita kena ingat. Macam saya secara peribadi, kenapa saya bersungguh sangat kadang-kadang saya buat 3 kerja dalam satu masa, 4, 5 kerja dalam satu masa adalah sebab apa? Sebab itu tanggungjawab saya. Tapi itu tanggungjawab saya dalam meletakkan makanan di atas meja, dalam memberikan teduh pada anak bini. Tapi tanggungjawab lagi satu adalah meluangkan masa itulah. Kadang-kadang saya mengaku ada je masa yang memang tak masuk akal, saya punya jadual tu tak masuk akal. Kadang-kadang terlepas pandang isteri dan anak kan.
Pernah bila saya balik anak isteri masih saya keluar anak isteri masih tidur, saya balik anak isteri dah tidur. Memang pernah berlaku. Jadi bila keadaan-keadaan macam tu, saya percaya pada qada dan qadar tu memang kita wajib beriman terhadap benda tu. Dengan siapa lagi saya nak berserah dekat Allah jelah. Memang saya bercakap dengan Allah, berdoa kata ya Allah aku buat ni. Saya tengok muka anak isteri, saya berdoa, Allah kau tempatkanlah isteri aku dalam syurga. Kau tempatkanlah anak aku dalam syurga. Aku buat ni, susah ni ya Allah. Dalam kita fasa macam ni, it's hard, you know. Everyone is struggling. Semua orang ada, kalau nak berceritakan masalah, setiap orang ada masalah masing-masing. Jadi, you know, kadang-kadang macam saya sendiri, saya bekerja di depan kamera, saya bekerja, you know, even kalau saya buat skrip, writing apa semua pun, benda-benda yang jenaka-jenaka yang kelakar. Tapi, the other side of me, yang anak dan isteri saya saja nampak. Jadi untuk menjawab padat soalan daripada Abang Farin tu adalah kita berserah kepada Allah dan Allah tahu hati kita. Dan dalam hadis pun ada mengatakan al-amalu binniat. Segala apa yang kita buat berlandaskan kepada niat. Insya-Allah Allah tolong. Jangan risau tentang duit yang makin sedikit, tetapi risau kalau amal kita kepada Tuhan makin berkurangan. Itu je. Sebab pula saya dengar perkongsian daripada Zack ni sebab yalah. Faham sangat. Suami yang bekerja dan Shakila juga bekerja Ya, kan? saya juga bekerja. Tetapi dia menjadi lebih sukar untuk keluarga, terutamanya untuk anak-anak itu kalau kedua-dua orang ibu bapa itu keluar bekerja. Betul. Dan untuk Shakila sendiri, kalau Zack adalah seorang yang workaholic yang memang seharusnya tanggungjawabnya adalah pergi bekerja. Macam mana Shakila memastikan yang keharmonian rumah tangga tu masih lagi orang kata intact, masih lagi terkawal? Okey, dulu fasa yang awal-awal kahwin mungkin saya sedikit lemah. Maksudnya bila Zack tak ada keluar bekerja, saya mula rasa macam bila nak balik, bila habis syuting, asyik macam mengganggu dia. Tapi lama kelamaan saya cuba sejukkan hati dan juga mendidik diri sendiri bahawanya suami saya keluar bekerja untuk mencari nafkah dan rezeki untuk keluarga saya. Jadi saya cuba spendkan masa dengan anak saya supaya dia tak rasa terabai ataupun terkurang kasih sayang. Dan setiap kali saya pesan dekat Zack sebab dia seorang freelance, so kadang-kadang ada time yang kadang-kadang dia sangat sibuk dan kadang-kadang ada yang masa yang dia sangat-sangat free. So saya kata kalau ada masa yang terluang saja, tolong luangkan masa dengan anak. Kalau nak main game ke apa, mungkin lepas dia dah tidur ke. Tapi kalau Zainal bangun, you main dengan dia. Sebab kalau you kerja, memang dia tak dapat main langsung. So itu salah satu caralah untuk saya make sure yang anak saya tak terkurang kasih sayang. Dan saya sebagai seorang isteri, saya cuba macam berdoa je lah. Setiap kali suami saya keluar, semoga urusan dia di luar dipermudahkan, dia selamat. Dan keluarga, insya-Allah keluarga kita akan harmoni lah. Amin. Dewi, kalau izinkan saya tambah sikit kepada bapa dekat luar sana especially lah kan. Bila kita cakap tentang meluangkan masa je, dalam kepala kita teringat playground, teringat shopping mall. Sebenarnya tak. Dia bukan itu saja. Yang saya perasan lagi, yang saya sedar lagi, terutama sekali bila saya ada masa yang lapang, contohnya macam Kila kata, ada time yang saya bercuti 3-4 hari yang memang saya spend free. Jadi waktu itu saya akan kata kat Kila, relax, chill. Mandi anak saya settlekan. Macam mana halal anak, pakai bedak, sikat rambut, masak, basuh kain, semua saya buat. So itu cara saya nak tunjuk aku busy sebulan, tapi aku boleh jadi suami yang luar biasa dalam masa satu hari. Masa berkualiti itu. Itulah yang kompensate dia tu. Okey, di penghujung perbincangan kita nak rumuskan sesuatu bahawa kita dah dengar dah perbincangan kita juga, dan kita tak nak juga para penonton, para suami isteri di sana menggunakan alasan workaholic ini untuk menjadi alasan kepada kedinginan dan juga masalah rumah tangga. Ataupun nak mengelak bertanggungjawab. Mengelak bertanggungjawab. Silakan Haji. Dia sebenarnya workaholic ni sebenarnya dalam keadaan sekarang ni lah saya bercakap bahawa semua orang kena workaholic. Nampak tu? Sebab dunia yang begitu mencabar. Betul. Kan macam kata tak adalah nak cari rezeki, nak cari apa dan sebagainya. Tapi kita, kata orang tu, mesti sebagai seorang ahli keluarga, kita mesti, terutama suami lah. Sebab dalam Islam, suami ialah sebagai ketua keluarga. Macam Zaid cakap lah. Mana kita nak cari duit, nak apa semua. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti, kata orang tu, ingat tu, tanggungjawab kita kepada isteri kita, pada anak kita. Bukan saja nak cari duit, nak apa, termasuk juga dari segi ilmu-ilmu fardu ain ke, ataupun misalnya mungkin ada masa solat tu penting. Solat berjemaah, lepas solat berjemaah tu baca Quran, tadabbur Quran, satu muka surat cukup. Itu pun boleh, kata orang tu, mengharmonikan hati.
Keluarga tu sendiri, mendamaikan hati keluarga tu sendiri. Sibuk macam mana pun. Sebab tu ada orang dia sibuk. Tapi bila solat berjemaah, lepas tu dia tadabbur Quran tu, menyebabkan isteri dan anak-anak tu rapat dengan kita. Satu lagi nak pesan juga, tips yang paling bagus sekali dalam rumah tangga ni ialah kita jangan lupalah selalu sibuk macam mana, okol macam mana, kita jangan lupa untuk selalu peluk isteri kita. Terutama lepas solat. Dan anak-anak, peluk, cium dahi, Farin. Cium dahi. Peluk dan bisik kat dia, abang sayang, I love you. Jadi orang perempuan kalau kata dah hilang katakan 12 jam, 4 jam, 14 jam, dia terobat dengan 2 patah perkataan. Ramai jumpa saya cakap apa? Haji, saya tak nak perkataan lain. Saya nak suami saya cakap apa? Sayang saya, itu saja. Susah sangat ke nak sebut. Ada suami kadang susah nak sebut. Susah tau. Jadi, kita tak nafikan sekarang ni, kita kena cari rezeki, kena cari dia. Demi itu mencabar. Macam kata tak adalah sampai 5-6 kerja buat kerja ni. Hebat ni. Betul hebat ni. Tapi bukan seorang ni saya jumpa. Ramai sekarang ni orang macam itu. Terutama duduk di bandar-bandar besar. Betul kan? Kita di bandar besar begitu mencabar. Jadi tak salah pada saya nak betulkan balik. Bagus seseorang yang kita kata workaholic. Kita perlu orang yang kerja sebagai kata orang tu bermotivasi tinggi, bersemangat dan juga berkualiti. Baik. Itu adalah yang baik. Tetapi kita kena seimbangkan dengan iaitu pengisian dalam rumah tangga. Betul. Itu pentinglah. Sebenarnya hidup ni kesimpulan yang terbaik daripada Haji Hushim. Dia tak berbaloi, kita sibuk kerja, duit banyak tapi rumah tangga tak bahagia pun tak guna juga. Okey. Jadi satu perbincangan yang cukup padat, yang sedikit sebanyak kita dah dapat juga inspirasi dan juga pengisian. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita pada hari ini, Haji Hushim, Zack dan juga Syakila kerana bersama dengan kita berkongsi pengalaman anda. Betul. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi dan juga yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita dan kepada anda. Jangan ke mana-mana sebab sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Luqman Faiz dan Fia Julia. Kita akan ada senyuman Syawal. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Sebulan berpuasa, kini tiba masanya. Indahnya suasana di pagi hari raya. Hari yang dipenuhi dengan warna menghiasi rumahnya. Saat ku tabur bersama, tersenyumlah di Syawal yang mulia. Terlihat sanak saudara yang sedang gembira, bergurau sendah serta menikmati juadanya. oh tidak lupa juga pada yang pulang ke desa. Ingatlah yang tersayang sedang menanti di sana. Tiada kata selain selamat hari raya, ku ucapkannya para semua umat manusia. Di sini aku Menghimpunkan 10 jariku, maafkan aku, andainya tak salah silaku. oh selamat hari raya, oh selamat hari raya. Raya Fia. Raya Luqman. Nanti jumpa makan. Belum lagi. Belum lagi. Okey. Raya semua. Tiada kata selain selamat hari raya, ku ucapkannya para semua umat manusia.
cariku. Maafkan aku, andai ada salah silapku. Tiada kata selain selamat hari raya. Ku ucapkannya pada semua umat manusia. Di sini aku menghubungkan 10 jariku. Maafkan aku, andai ada salah silapku. Oh, selamat hari raya. Oh, selamat hari raya. Selamat raya. Selamat berpuasa. Wow, itu dia Luqman Faiz dan juga Fia Julia dengan lagunya Senyuman Syawal. Dan Fani nak tahu tak sebenarnya kan lagu ni dah pun rilis Syawal yang lalu. Dah setahun dah. Wah, mesti ada ceritanya. Kenapa lagu yang lama dah siap tu barulah ke tahun ni? Luqman dan Fia. Ya. Okey, sebenarnya lagu ni dah setahun Dah setahun lebih dah. Setahun lebih dah. Sebelum COVID lagi kan? Betul. Ha. Sebelum COVID lagi. Tapi bukan nak cakap baru promote. Tapi kita bawa lagu yang lepas tu ke depan sebab kita tak release apa-apa lagu raya tahun ni. Jadi kita membawa kembali yang lama. Jadi maknanya belum terlambat lagi lah kalau Belum kita nak terlambat ucapkan tahniah kepada anda berdua sebab lagu ni di YouTube dah pun mencecah 548,000 tontonan. Alhamdulillah. Kita Tak check. beritahu dia orang. Tak check. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih. Alhamdulillah, thank you. Okey, tapi adakah ini lagu raya pertama anda berdua? Ya, lagu yang pertama berduet juga. Yes. Dan kita orang sebenarnya ada lagu, bukan duet, lagu raya lagi. Tapi ramailah. So Yes. ini merupakan single yang pertama lagu raya kita orang berdua lah. Kita orang berdua. Tapi kalau rezeki memang saya Nak teruskan, nak nak berduet lah. nak berduet lagi. Mungkin bukan lagu raya lah. Macam tu. Sebab saya selesa juga bekerja dengan Fia Julia. Ya, betul. Okey, tentang kita tak lupa juga nak tanya tadi tentang terciptanya lagu ini, liriknya ini dan juga ada gimmick. Saya ingat tadi, diorang macam mana tengah-tengah lagu boleh berbual pula. Rupanya itu sebahagian daripada lagu tu lah ya. Betul. Yes. Okey. Sebab lagu ni orang cakap mengisahkan dia macam ni? Tentang beraya lah. Tentang beraya lah. Ya, lagu ni dia- diciptakan penuh oleh Amir Haris. Amir Haris. Ya. Jadi kami Ada sesuatu kan? Penulis semua Tak, tengah Fia. cia-cia kat rumah tu. Okey, tapi anda berdua masih lagi muda dan orang kata antara BBNU yang semakin naik dalam industri tanah air kita sekarang ni kan. Selain daripada lagu raya Senyuman Syawal ni kan, apa lagi perancangan-perancangan yang akan datang yang anda berdua bukan sahaja sebagai duet, tetapi secara individually, apa yang perancangan yang dah di-plan? Yalah. macam saya baru saja rilis single Letter saya 3 minggu yang lepas. Yes, 3 minggu lepas. Alhamdulillah sekarang dah mencecah 150k view lah. Wow. Alhamdulillah. Dan so far itu sajalah dan sekarang tengah fokus untuk mempromosikan lagu tersebut. Ya, Fia Fia ni? pula Fia mungkin akan keluarkan single yang terbaru dan lagu ciptaan Fia sendiri. Ini merupakan pertama kalilah Fia cuba untuk cipta lagu untuk jadikan single sendiri. And mungkin hari ini insya-Allah kalau tak ada masalah problem, tak ada masalah problem. Ya, saya akan riliskan demo lagu single yang terbaru saya lah, Halusinasi di YouTube. Korang boleh subscribe sekarang lah Fia Julia dan Aris Music. Ya. Okey, akhir sekali kalau ada penonton nak mengikuti perkembangan anda berdua macam mana Instagram caranya? apa? Ringkas. Di mana? Okey, anda boleh ikuti saya di semua laman sosial, Facebook, Instagram, YouTube, Fia Julia. Okey, Luqman sini. Okay, macam saya pula Luqman Faiz. Search je insya-Allah ada dekat Instagram, Twitter dan juga Facebook lah. TikTok pun jangan lupa. Ya, TikTok ada juga. Dan cari akaun yang sebenar, bukan fake akaun. Ya, betul. Semoga senyuman Syawal daripada mereka ini terus menceriakan Aidilfitri pada tahun ini, insya-Allah. Okey, sekali lagi terima kasih kepada mereka dan kepada para penonton. Kita belum habis lagi. Kita akan berehat hanya seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.
Terima kasih kerana masih bersama dengan kami ke penghujung siaran kami ini. Tapi Yana, Ya, saya. saya nak pesan kat Yana, sabar Yana, sabar. Sabar apa Yana? Sabarlah duhai hati. Ya. Okey, kami nak war-warkan kepada anda, jangan lupa untuk saksikan drama romantik baru berjudul Sabarlah Duhai Hati yang mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis yang kehilangan ibu bapanya dan kini terpaksa memikul tanggungjawab untuk menjaga adiknya secara berseorangan. Ya, dan korang boleh tonton drama lakonan Saharul Rizwan dan Amira Rosli ini setiap Isnin hingga Ahad jam 8 malam di aplikasi iQIYI atau di www.iq.com/local. Jadi pengguna VIP iQIYI dapat menonton 1 jam selepas siaran TV. Wah, sebenarnya bukan Saharul Rizwan dengan Amira Rosli je, ada juga Puteri Saradiana, ada Iman Suhana, ramai lagi pelakon-pelakon hebat. Betul. Jadi jangan terlepas, sabarlah duhai hati. Aha, Baik, kami nak okey. ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Diharapkan sedikit sebanyak apa sahaja yang kami kongsikan bersama dengan anda semua adalah sesuatu yang memberikan manfaat dan juga orang kata memberikan kita panduan untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Betul, dan seperti biasa setiap hari Sabtu iaitu esok WHI ataupun Wanita Hari Ini Ekstra akan kembali dengan sesuatu yang lebih santai dan juga memberi idea kreatif kepada anda hari raya ini iaitu panjut dan lampu raya. Wah, bestnya. Saya kan ada pengalaman waktu kecil-kecil dulu, arwah atuk saya setiap kali Ramadan sebab saya duduk di kampung di Kuala Kangsar Perak akan ada panjut-panjut yang dipasang Kan kita oleh beliau. nyalakan kan. Betul, memang feeling raya memang dapat best dia sangat rasa waktu tu. tu. Jadi Okey. kepada anda jangan lupa, jangan terlepas diskusi bersama dengan kami esok di WHI Extra Panjut dan Lampu Raya. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Salam 18 Ramadan. Permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayang.